Selamat datang kepada anda semua time traveller. Pernah rasa seperti anda berada dalam filem sci-fi? Baiklah, anda mungkin tidak terlalu jauh. Hari ini, Ruang Enigma mendedahkan 6 tanda yang membuktikan kita sudah pun hidup pada masa hadapan. Amaran spoiler, tiada kereta terbang. Tetapi percayalah, ia lebih baik. Jom. Waymo, dahulunya dikenali sebagai projek kereta pandu sendiri Google, bermula pada tahun 2009 dengan matlamat untuk membangunkan kereta yang boleh memandu sendiri dengan selamat dan cekap tanpa sebarang input manusia. Pada tahun 2012, Google mengumumkan bahawa kereta pandu sendirinya telah memandu lebih dari 480,000 kilometer tanpa sebarang kemalangan yang disebabkan oleh komputer. Hampir 500,000 kilometer dan tiada satu pun kemalangan. Nampaknya, komputer lebih pandai mengawal diri berbanding wanita semasa promosi jualan beli belah. Menariknya, kemalangan yang berlaku adalah di tangan individu yang bertanggungjawab untuk memantau dan menguji program atau disebabkan oleh kenderaan lain, menunjukkan bahawa kesilapan manusia masih menjadi cabaran terbesar kepada pembangunan kereta pandu sendiri. Sebagai contoh, kereta pandu sendiri yang dilatih menggunakan data dari Amerika Syarikat mungkin tidak dapat mengendalikan keadaan lalu lintas yang berbeza di India, yang mana GPS pun pening untuk memberikan panduan dengan tepat tentang laluan jalan yang terbaik. Pada tahun yang sama, Nevada menjadi negeri pertama yang mengeluarkan plat lesen khas untuk kenderaan tanpa pemandu. Adalah satu lagi petunjuk minat yang semakin meningkat dalam teknologi ini. Ketepikan dulu isu menternak memerlukan kos yang tinggi. Dari segi pelaburan monetary, ini boleh termasuk perbelanjaan untuk memberi makan, kandang, penjagaan kesihatan dan sumber lain yang diperlukan untuk menjaga haiwan tersebut. Dari segi tanah pula, sejumlah besar kawasan diperlukan untuk menyediakan ruang haiwan meragut dan hidup. Pernahkah anda membayangkan dunia di mana daging kita tidak berasal dari ladang tradisional? The age of lab-grown meat has arrived in this country. Para saintis telah meneroka cara untuk menjana tisu haiwan menggunakan sel stem di makmal tanpa penternakan haiwan secara tradisional, di mana mereka hanya menumpukan pada penghasilan tisu yang biasanya digunakan untuk makanan seperti tisu otot untuk daging. Kos proses ini masih mahal, tetapi ia boleh menjadi alternatif untuk penggunaan protein haiwan pada masa depan yang bermasalah dengan perubahan iklim dan urbanisasi. Adakah daging yang dibuat di makmal adalah jawapan untuk menamatkan perdebatan ayam atau telur? E-textile atau tekstil elektronik ialah teknologi membangun yang menggabungkan tekstil dengan elektronik untuk mencipta peranti boleh pakai yang baharu dan inovatif. Penyelidik Universiti Massachusetts Amherst telah mencipta biofoam direka untuk melekat pada kulit seperti band-aid dan menjana elektrik daripada peluh yang boleh menggerakkan peranti boleh pakai. Biofoam dibuat menggunakan bakteria yang boleh menggunakan lembapan pada kulit seseorang kerana ia bertukar menjadi wap untuk menjana elektrik. Sesetengah orang berpendapat ramai artis muzik kelihatan palsu kerana mereka banyak bergantung pada autotune atau kesan vokal lain untuk menutup suara nyanyian semula jadi mereka.
Tetapi, tiada apa kelihatan lebih palsu daripada Hatsune Miku, bintang sensasi maya Jepun yang dicipta sepenuhnya oleh teknologi. Miku bermula sebagai maskot program muzik komputer yang dipanggil Vocaloid dan terus menghasilkan pengikut yang ramai sehingga dia menjadi entiti kepada dirinya sendiri. Menggunakan program ini, peminat mencipta beratus-ratus lagu untuk Miku menyanyi dan video Miku tersebar di YouTube. Pada tahun 2009, dia mengadakan konsert pertama dari beberapa konsert live stage dalam bentuk holografik. SpaceX, sebuah syarikat aero angkasa swasta yang dibentuk oleh usahawan Elon Musk pada 2012, menjadi syarikat swasta pertama yang melabuhkan kapal angkasa dengan stesen angkasa antarabangsa. Syarikat itu meneruskan partnership dengan NASA, memenangi kontrak untuk membangunkan pengganti Space Shuttle yang telah ditamatkan operasi pada 2011 selepas 30 tahun program Space Shuttle. Pengganti kepada Space Shuttle NASA yang dibina oleh SpaceX ialah sistem Starship Super Heavy. Ia ialah sistem pelancaran boleh guna semula sepenuhnya yang direka untuk mengangkut kedua-dua manusia dan kargo ke orbit bumi, bulan, marikh dan seterusnya. Syarikat swasta seperti Virgin Galactic milik Richard Branson meneruskan usaha dalam apa yang dipanggil pelancongan angkasa lepas dengan membangunkan kapal angkasa suborbital yang dipanggil Spaceship Two. Walaupun selepas anggota badan dipotong, bahagian otak yang mengawal anggota itu tetap aktif. Para saintis telah membangunkan satu cara untuk menyambungkan anggota prostetik terus ke otak, membolehkan orang ramai mengawalnya dengan pemikiran mereka. Ini dilakukan dengan menggunakan elektrod yang ditanam di dalam otak dan hujung saraf yang masih tersisa dalam badan untuk merakam isyarat elektrik. Isyarat ini kemudiannya digunakan untuk mengawal anggota prostetik dalam real time. Lengan bionik yang dikawal oleh Brain Computer Interfaces (BCI) membenarkan pengguna mengambil objek yang rapuh tanpa menghancurkannya dan menggerakkan jari secara individu untuk tugas seperti menaip dan bermain alat muzik. Hakikat bahawa seorang lelaki dapat memanjat tangga menara Willis Chicago menggunakan kaki prostetik yang dikawal minda pada tahun 2012 adalah bukti potensi teknologi BCI.